lebih apa, lebih lebih besar. Dan ujian yang kita hadapi itu dilihat kecil, bahkan kita boleh mengawal ujian-ujian tersebut. Dan tak dinafikan daripada kalangan kita, hatta Angah sendiri kan, walaupun kita dah ada ilmu ini dan kita dah praktikal, kadang-kadang kita juga diuji. Diuji dari sudut pelbagai pelbagai bentuk ujian. Tetapi dulunya kita mungkin dalam keadaan yang agak terdesak dan mungkin kita agak tertekan. Tetapi sekarang ini kita lebih, ya, kita tetap menghadapi ujian itu, tetapi kita tidak berada dalam mood terdesak dan tertekan itu dalam tempoh yang lama. Kita boleh sedar dan kita kita kalau boleh nak ubah rasa kita itu, dan kita nak jaga rasa kita itu supaya tidak rasa yang bukan-bukan. Begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, program ini tak lain dan tak bukan dia akan menjadikan diri kita ini lebih berhati-hati dengan apa yang kita rasa, dengan apa yang kita cakap, dengan apa yang uh, kita ada sekarang ini. Mungkin sekarang ni kita rasa kita ada circle yang tidak baik, maka kita cuba nak memperbaiki circle kita. Kita duduk dengan circle yang positif, yang baik-baik, yang sentiasa support, yang sentiasa mengingatkan, yang sentiasa kalau kita sebut ada energi-energi positif, supaya bila kita dalam keadaan down sekalipun, kita tetap boleh bangkit dan melangkah dengan gagah atas izinnya, atas kasih dan sayangnya, atas cinta dan barakah darinya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, ilmu Coach Faiz ini tak lain dan tak bukan natijahnya nak bawa kepada seorang hamba yang bertauhid, seorang hamba yang duduk pada peranan dan posisinya sebagai hamba Allah. Maka program Coach Faiz ini tak lain dan tak bukan nak menjadikan kita hamba yang sebenar-benar hamba. Hamba yang bukan sekadar pada bibir, tetapi hamba yang sebenar-benar yang duduk pada pasak seorang hamba dia yang betul-betul mengerti dan mengenal akan dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam bicara tauhid ini, dalam bicara praktikal tauhid ini, maka kita jangan lupa pintu kepada menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah mendalamkan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jika bagi mereka yang dikurniakan guru yang membimbing, maka teruskanlah berpaut kepada mereka. Kerana pada mereka lah itu juga pintu menuju kepada baginda Nabi, dan pada pintu baginda Nabi itulah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, sumber cahaya kebenaran itu perlu jelas. Ada orang itu cahaya kebenarannya itu didapatkan daripada jalanan. Ada sumber cahaya itu dia dapatkan melalui pembelajaran. Ada sumber itu dia dapat melalui para-para guru. Ada sumber cahaya kebaikan itu dia dapat dalam pelbagai bentuk dan cara. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada orang mungkin apa orang kata, dalam metod ilmu coach ini dia jumpa diri dia sebenar. Ada yang mungkin dalam dalam ilmu leluhur mungkin dia jumpa diri dia sebenar. Ada yang gabung belaka semua, barulah dia jumpa diri dia yang sebenar. Jadi macam Angah ni, Angah dapat semua gabungan ilmu-ilmu yang ada selama ini yang Angah pelajari, yang Angah berjalan. Alhamdulillah, ilmu yang terbaru Angah dapat daripada Coach Faiz makin menjazamkan, makin menguatkan keyakinan bahawa kita ini sebenarnya perlu duduk dan mengakui kita ini sebagai seorang hamba. Jadi watak seorang hamba itu kita kena jelas. Watak seorang hamba ini bukan memakai pakaian yang hebat-hebat,
watak seorang hamba ini tak lain dan tak bukan ibarat seperti mayat. Sebelum kita mati, kita kena mati dulu. Sebelum kita mati berpindah alam, maka kita kena matikan diri kita. Mati yang macam mana? Mati yang sebenarnya kita ini memang kena jadi seperti mayat. Seperti seorang hamba yang memang segala gerak dan gerinya itu, gerak kita ini, nafas kita ini, mata kita ini, telinga kita ini, tak lain tak bukan semua dipergerakkan. Dipergerakkan. Ya, jadi OTU. Orang tiada upaya. Sebab itulah kita kena jadi pada tahap itu. Sehingga kita tenggelam dan memandang segala yang ada pada diri kita ini tak lain dan tak bukan adalah penyaksian semata-mata. Dan akhirnya kita ini tidak ada apa-apa. Maka kita ini siapa? Last kali cerita dalam ketauhidan ini, cerita dalam menuju Allah ini adalah kita nak memandang, nak menikmati dan mensyukuri. Itu cerita dia. Maka kita ini tiada apa langsung. Hatta kita ini sekarang dalam bentuk jasad, manusia, roh dan sebagainya. Tapi semua hakikat, sifat, af'al dan sebagainya itu, asma'nya itu, semua adalah milik dia. Jadi diri kita ini nak cerita tentang siapa sebenarnya? Diri kita ini nak cerita tentang siapa? Nak cerita tentang kita ke? Nak cerita tentang dia? Nak cerita tentang aku ke? Ataupun nak cerita tentang dia? Sebab itulah bila mana kita ini dihijab dengan tebalnya keakuan, maka itulah disebut hijab yang sebenarnya menghalang kita melihat dia. Kita ini tugas kita adalah menyaksikan. Tugas kita ini adalah memandang. Tugas kita ini adalah menjadi hamba yang kita kata um, menjadi alat untuk Allah pancarkan. Allah tunjukkan kehebatan, keagungan, kekuasaan. Jadi last kali tuan-tuan dan puan, gali punya gali tentang ketauhidan, tentang apa semua ni. Last kali kita ini tidak ada apa-apa langsung. Bahkan kita ini tak tahu kita ni siapa sebenarnya. Itulah titik yang terdalam sehingga last kali yang nyata hanya dia. Allahu Haq. Allah itu nyata. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, bicara yang telah dikupas oleh coach, yang telah dikongsikan oleh Coach Faiz tak lain dan tak bukan adalah untuk kita memandang, adalah untuk kita sedar bahawa kita ini tidak punya apa-apa pun, sikit pun tidak ada. Maka kehebatan, kekayaan, kemiskinan, ke ke apa keagungan, semua ke itulah semuanya nak menunjuk kepada sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, letaknya diri kita ni kat mana? Letaknya diri kita ini kat mana? Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena banyak muhasabah balik. Adakah keakuan kita ini masih tebal ataupun tidak? Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, Angah nak buat satu lagi makluman awal. Nanti selepas habis live malam ni, ready untuk cari pasangan ataupun kawan. Sebab satu harga ini perlu ada dua nama. Maka tolong tenang-tenang cari kawan, kerana satu pendaftaran nanti, satu harga perlu ada dua nama. Jadi kita tak nak ketinggalan dalam program yang akan datang nanti, insyaAllah di IDCC. Dan Angah akan remind sekali lagi di hujung acara siaran langsung malam ini, insyaAllah. Nak cari jodoh, okay. Boleh. Siapa yang mungkin dah bertunang ke, carilah. Dia seorang satu je. Okay. Alright.
Jadi Angah tanpa melengahkan masa, sebelum Angah merapu meraban kejap lagi, maka Angah persilakan Cik Lid sebagai juruacara rasmi kita untuk meneruskan agenda pada malam ini. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Angah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada mereka yang join pada malam ni. Okey, kita dah tetapkan, kita jadualkan pada setiap Rabu malam kita akan bersama dengan topik yang memang khusus. Kita malam ni nak bincang tentang koordinat kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Tadi pun Angah dah hurai, dah cerita, dah kupas tentang banyak perkara, dan sebenarnya daripada konten kupasan itu uh, dia remind kita daripada awal kita diperkenalkan dengan ilmu kehidupan inilah, dengan RTM, dengan view, bukan RTM lagi, pada masa mula-mula sesi preview kita bersama ni, kita dah mula menceritakan, kita dah mula explore perjalanan kita dalam dimensi yang berbeza, iaitu kita mula explore tentang uh, present moment, kesyukuran kita, tentang rasa yang tepat pada saat yang best dalam kehidupan kita, apa rasa kita. Pada saat kita sukar, pada saat kita diuji, apa rasa kita. Sebelum ni kita menempuh perjalanan itu, our journey, our flight, penerbangan kita ni, kita main langgar je, ataupun kita main redah je, ataupun kadang-kadang kita sedar tapi kita tak synchronize di antara pemikiran kita dengan rasa kita. So apabila kita kenal dengan ilmu kehidupan ini yang coach bawa, Alhamdulillah, daripada pengalaman, daripada ilmu yang coach telah timba, coach kongsi kepada kita bagaimana sebenarnya rasa tu sebenarnya memang part of our life dalam diri kita lah. So bila kita diuji dengan situasi, sebenarnya kita ada pilihan untuk memilih rasa yang betul. Kadang-kadang kita cuba, rupanya kita cuba to be positif. Sebelum ni cuba menjadi positif, cuba menjadi orang, tapi sebenarnya ada deep lagi ilmu yang coach ajar. Deep ilmu tu kalau orang dah pergi dekat Desaru, AIS, even dalam RTM pun, rupanya ada satu lagi teknik sebenarnya, iaitu teknik pernafasan. Nafas itu, kita bernafas dengan penuh, dengan betul. Sebenarnya itulah kaedah yang sebelum ni saya sendiri tak tahu. Cara untuk kita mengalami, mendepani situasi yang sukar. Sebelum ni kita cuba untuk positif. Tapi rupanya itu satu kaedah, tapi rupanya Allah kurniakan banyak lagi cara untuk mengubah situasi itu. Itu dengan kita mengubah rasa. Dan rasa itu adalah antara titik-titik koordinat dalam kehidupan. Dan malam ni kita nak dengar. Sebab Alhamdulillah coach dalam minggu lepas, coach dah kupas tentang koordinat kehidupan. Coach bawa lagi satu, coach sebenarnya dia bawa satu lagi, apa yang dia panggil, simulasi lah, ataupun satu cara untuk kita memahamkan perjalanan ini. Kalau you all semua faham apa yang coach tengah buat sekarang ni, walaupun penghujungnya adalah IDCC, sebab ilmu ni nanti akan landing dekat situ dari segi praktikal. Dan hari ini adalah tentang teorinya. Jadi teorinya kita akan amalkan, kita akan praktikkan. Ini bukan kelas motivasi semata-mata, tapi kelas teori yang memang daripada coach. Maknanya proven, ataupun dia punya life experience coach. Jadi dia cerita teori dia. Coach akan menceritakan kehidupan perjalanannya seperti mana sebuah kapal terbang yang bergerak menuju sebuah destinasi. Jadi insya-Allah malam ni kita nak dengar lagi tentang koordinat kehidupan. So you already ada pen, ada buku, so kita akan catat. Kita akan log perjalanan kita. Kalau dalam kapal terbang dia akan log kan. So dia akan log. Kita dah satu sesi koordinat kehidupan. Hari ni nak dengar koordinat kehidupan yang kedua. Jadi Alhamdulillah bersama kita coach pada malam ni dah ready. Jadi saya dengan segala besar hatinya menjemput Coach Faiz untuk bersama kita tampil
Assalamualaikum coach. Ah, coach ada coach ke? Ada. Alhamdulillah. Sudah bagus. Ha, takut coach dia muncul waktu pagi 4 pagi. Tapi malam ni pun dia bukan muncul juga. Sebab tu Alhamdulillah. Pada malam ni kita akan bincang tentang koordinat kehidupan. Okey. Jadi mungkin coach boleh cerita sikit the next titik koordinat seterusnya pada malam ni. Ha, coach belum ready ke? Coach ada. Okey. Tak apa, sebelum coach muncul, ada tapi Okey, belum. Alhamdulillah. Ah, okey, Alhamdulillah. Terima kasih coach. Apa khabar? Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Saya tak nampak komen. Okey, jom kita mula insya-Allah. Kita mulakan dengan Allah kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara saya jelas ke? Suara saya jelas ke? Jelas-jelas clear coach. Alhamdulillah. So macam masa kita betulkan niat kita, kita belajar kerana Allah Ta'ala, kita betulkan niat kita, kita nak silaturahim kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala pemudahkan. Okay. So, saya bukan orang yang paling layak, jelas and terang suara. Alhamdulillah. Saya bukan orang yang paling layak untuk nak berkongsikan ilmu ini. Saya hanya insan biasa, saya hanya insan hina, saya hanya insan pendosa. Saya berkongsi bukan kerana nak mengatakan ilmu ini benar, apatah lagi nak mengatakan diri saya benar. Saya berkongsi terutama adalah untuk mengingatkan diri saya dahulu, saya tak layak pun nak merubah kehidupan sahabat-sahabat semua, kan? Dan saya berkongsi kerana kasih sayangnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima uli wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Boleh share dengan saya macam mana kehidupan sahabat-sahabat semua. Boleh share, boleh komen. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang titik koordinat yang kedua yang kita perlu fahami sebenarnya. Okay. So siapa yang join pagi, pukul 4 pagi, Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. Siapa yang perasan saya live pukul 4 pagi itu, saya sendiri mengubah titik koordinat saya sebenarnya. Saya tak pernah live pukul 4 pagi buat kerja gila. Saya tak pernah live TT. Kan, ni dalam minggu ni first time saya live kat TT. Kan, dan saya live pukul 4 pagi. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang mana boleh join dah pukul 4 pagi, insyaAllah. Ya, macam berdiri ya, betul. Bukannya sahabat-sahabat je semua dengan saya sekali. Badan saya start dah rasa tak selesa. Kan? Badan saya dah start rasa tak selesa. Efeknya dah saya sakit gigi. Sebab kita menjadi orang yang baru. Kita menjadi orang yang baru kan. Bila kita menjadi orang yang baru, so body kita akan jadi macam, ni bukan kau ni, ni bukan kau ni, ni bukan kau ni. So badan kita akan jadi tak selesa. Itu simptom-simptom tu normal.
Hari ni tak 3-2 macam mana nak handle. Tarik nafas, tenang dan lepaskan. Okay. So, apa yang sahabat-sahabat faham dengan Cik Adik faham ataupun Angah faham tentang titik koordinat? Kan? Apa yang sahabat-sahabat faham dengan Cik Adik faham ataupun Angah faham tentang titik koordinat? Kita nak bicara tentang titik koordinat yang kedua untuk kita memahami target. Okey, titik koordinat adalah target. Betul, tapi bukan tu jawapannya. Kita kena faham satu benda. Titik koordinat ni adalah dipanggil repetition yang kita dah buat secara auto. Repetition yang kita dah buat secara auto tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Boleh tulis repetition yang kita dah buat secara auto. Isunya adalah kita tidak faham, kita terbuat titik koordinat kita tanpa kita sedar. Dan titik koordinat ni contohnya begini. Contoh titik koordinat. Bangun pagi tengok handphone. Bangun pagi tengok handphone. Bangun pagi je benda yang pertama je kena pegang handphone. Bangun pagi je benda yang pertama je kena pegang handphone. Itu titik koordinat. Boleh faham ke Cik Kamarul? Boleh faham? Yes, rutin harian. Ya, betul. Ya, rutin harian yang kita dah buat secara auto, benda tu membuat pengulangan banyak kali. Pengulangan tu banyak kali sehinggalah ia menjadi titik koordinat. Titik koordinat ni dia menjadi secara auto. Maksudnya bangun pagi, ya habit. Ya betul, dah jadi habit. Isu yang ramai yang faham tentang habit ataupun tabiat, kan, repetition itu dalam bentuk perbuatan. Boleh faham tak maksud saya? Sebab saya nak terangkan benda yang deep ni sebenarnya. Hari ni kita nak terangkan benda yang deep. Kalau bahasa saya tak faham, tolong beritahu dan insya-Allah kita akan go through slowly. Ramai orang berfikir iaitu pasal repetition itu tindakan itu yang difikirkan untuk mengubah. Boleh faham? Boleh faham ke? Saya cuba nak gunakan bahasa yang paling mudah dan saya nak cuba gunakan bahasa kehidupan. Dia begini. Ramai orang berfikir untuk dia mengubah kehidupan dia, dia kena betulkan habit dia kena betulkan dia punya tindakan dia. Boleh faham tak? Dan benda itu dah jadi auto dah. Bangun pagi begini. Bangun pagi kena pegang handphone. Bangun pagi kena pegang handphone. Maka benda tu dah jadi repeat. Tapi ramai orang fokus pada tindakan. Ramai orang fokus pada tindakan. Salah tak benda tu? Betul je, tak salah pun. Tapi yang saya nak bagi ni bukan itu. Yang saya nak bagi tu bukan ni. Tapi ada yang lebih dalam daripada tu. Ke nak bagi pasal tindakan saja? Sahabat-sahabat semua nak saya terangkan pasal tindakan atau nak lebih dalam lagi? Boleh komen? Saya minum air sekejap. Lebih deep. Nak lebih deep. Lebih dalam kau Syakir. InsyaAllah semoga Allah beri kefahaman sebab saya cuba gunakan bahasa yang paling mudah nak faham. Saya gunakan bahasa kehidupan. Tapi kalau tak faham, boleh tanya. Sebab benda ni dia bukannya macam mana. Sebab kita cerita tentang kehidupan.
Dan saya berkongsi ini, jika ada rezeki sahabat-sahabat nak pergi apa nama IDCC, alhamdulillah. Tapi saya berkongsi ini untuk kita berkongsi supaya ingatkan diri saya dan boleh membantu sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Okey. Persoalannya adalah ramai yang berfikir untuk ubah tindakan. Ramai yang berfikir aku kena jadi orang baru, aku kena ubah tindakan dahulu. Tapi dia tidak mengubah apa yang dia rasa. Saya ulang. Saya ulang lagi sekali. Ramai orang dia berfikir untuk menjadi my new life, dia kena mengubah tindakan dia. Ya, betul. Tak salah pun. Tapi yang terlepas pandangnya adalah mereka tidak mengubah dengan rasa itu. Mana mungkin kamu boleh mengubah kehidupan kamu jika kamu tidak mengubah rasa kamu? Mana mungkin kamu nak mengubah tindakan kamu jika kamu tidak mengubah rasa kamu? Boleh faham tak? Sebab rasa ni tak nampak. Siapa yang join RTM? Siapa yang join RTM? Ingat tak yang terakhir ada slide? Terakhir sekali. Kita ada tindakan, kita ada fikiran, kita ada habit, kita ada. Betul? Carta tu, siapa yang ingat dalam RTM? Siapa yang ingat dalam RTM? Dalam RTM. Tindakan. Betul. The power of niat. Ingat. Alhamdulillah. Jadinya, ramai orang berfikir dengan tindakan itu untuk nak mengubah habit. Tetapi, apa yang benda yang paling penting? Sebab tu kita kata, benda ni kita go through yang lebih dalam. Kita go through yang lebih dalam sebenarnya. Kan? Kenapa? Sebab bermulanya adalah dengan niat dan kita bermula dengan ubah perasaan kita. Kita bermula dengan mengubah perasaan kita. Yang jadi masalah kepada kita yang terlepas pandang adalah how you feel sebenarnya. How you feel dalam kehidupan kamu. How you feel. Feel ni bukan benda yang buat main-main. How you feel. Persoalan rasa ni 5,000 kali ganda lebih kuat. Kita dah belajar dalam RTM. Kita dah belajar dalam RTM. So hari ni kita nak pergi yang lebih deep. Soalannya adalah, jika kamu rasa kamu nak ubah kehidupan kamu dengan kamu rasa struggle, okey ke tu sebenarnya? Jika kamu ubah kehidupan kamu dengan rasa kamu struggle, kamu rasa terbeban, faham tak maksud saya? Ni ada 86 orang ni, tolong komen. Tolong komen dan tolong, sebab saya cuba nak beri sampaikan dengan bahasa yang paling mudah faham. Kita nak mengubah, tapi rasa kita itu kita rasa struggle. Kita tak fun. Kita tak rasa fun. Kita tak rasa seronok. Kita tak rasa happy untuk kita menjadi diri yang baru. Boleh faham tak maksud saya? Kita tak rasa fun pun. Kita tak rasa enjoy. Kita tak rasa abundance. Maaf cakap contoh. Ni contoh je. Jangan salah faham apa yang saya sampaikan. Cuba kita mengubah rasa kita berzikir itu dengan kita rasa seronok dengan berzikir. Kita berzikir dan kita rasa seronok. Tapi, maaf cakap, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita berzikir, kita rasa
tekanan nak mengubah hidup, tentang rezeki, tentang apa. Boleh faham tak maksud saya? Kenapa saya kata kena rasa seronok? Sebab Allah pilih kita untuk kita berzikir. Allah pilih kita untuk kita nak berzikir. Ya Allah, terima kasih Allah seronoknya berzikir ni. Jangan kita, betul, kita kadang-kadang dulu kita tak faham, kita berzikir dengan rasa tiada. Tiada, maksud tiada tu adalah kita tak ada rasa, kita rasa terdesak sebenarnya. Terutamanya bab rezeki. Tapi jika kita ubah dengan rasa itu, ya, macam seronok nak bangun pukul 4 pagi. Ya, betul? Setuju? Boleh faham tak pasal saya ni? Saya risau saya cakap ni sebab bentuk. Saya tak cakap bahasa kitab, saya tak cakap bahasa buku, saya cakap bahasa kehidupan, saya cakap bahasa, saya cakap bahasa kefahaman yang saya lalui. Cik Adit, Angah, boleh faham ke apa yang saya sampaikan ni? Faham, coach. Follow. Okay. Alhamdulillah. Macam mana, Angah? Faham coach, faham. Alhamdulillah. Okay. Oh, terus korang faham, terus aku lapar. Terbunyi pula. Aduh. Anak cadang kita pergi Nasi Kandar. Ada nasi kandar Baik, terus lapar ada. Jadinya, Alhamdulillah. ramai orang berfikir, Angah, Cik Alid, kita berfikir pada fokus pada tindakan. You kena buat tindakan tu, you kena buat tindakan tu. Tapi tidak bermula dengan rasa. Allah bagi kita rasa untuk kita mengubah jadi diri yang baru. Ya Allah, seronok ya Allah, terima kasih. Tapi kita kata apa? Nak jadi diri yang baru. Diri aku pun tak betul sekarang ni. Diri aku pun haywire sekarang ni. Lagi nak jadi orang yang baru, orang yang betul. Sebab kita tak rasa fun bertindak kerana terpaksa. Sedangkan Allah bagi kita rasa bestnya nak jadi orang yang baru. Tapi kita bermula dengan rasa, maaf cakap ni contoh je. Ni contoh lah. Kenyak sampai lunyai. Kita rasa kita rasa hidup ini keras. Hmm, Salah tu sebenarnya. Tak salah pun masing-masing. Tapi saya cakap buat ilmu. Kita rasa hidup ini keras, maka yang keras tu yang datang kepada kita. Adakah normal kalau rasa itu berubah-ubah? Saya tak faham nak jawab macam mana berubah-ubah. Ya, buat apa pun mesti rasa seronok. Ya, betul. Maksudnya adalah ubah titik koordinat kita itu fun, rasa bersyukur. Bersyukur, ya Allah kau pilih aku nak rasa jadi orang yang baru. Terima kasih ya Allah. Maka tindakan ataupun kalau berzikir tapi rasa nak Allah ampunkan dosa kita, ya. Zikir je, tak ada masalah pun. Tapi duduk dengan rasa, ya Allah, aku tak ada apa-apa, aku hanya insan hina, ya Allah. Aku hanya insan hina. Aku hanya insan hina, kita berzikir. Dia tu betul. Tapi yang lagi best adalah jika Allah bagi rasa tu sampai. Jika Allah bagi rasa tu sampai. Kita berzikir, kan? Kita faham Allah izinkan kita nak berzikir dan Allah izinkan kita nak memuji dia. Memuji dia. Ya Allah, hebatnya kau, hari ini kau izinkan aku untuk nak memuji kau. Banyak hamba-hamba kau tapi kau pilih aku untuk memuji kau. Kan? Banyak hamba-hamba kau tapi kau izinkan aku, ya Allah. Janganlah kadang-kadang, maaf cakap, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita berzikir, kan, kita rasa kita boleh zikir 1000. Tiba-tiba tak sampai 1000, kita rasa tertekan. Kita rasa tertekan.
Kita rasa tertekan ni tak sampai lagi ni 1000. Kita zikir dengan rasa terdesak. Zikir dah dengan rasa seronok. Ya Allah, hebatnya kau ya Allah. Ha. Contohnya kita zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita rasa Ya Allah itu maha lembut. Kita zikir Ya Razak, Ya Razak. Kita zikir Ya Razak. Ya Allah, baiknya Engkau ya Allah. Kau yang maha memberi rezeki. Ya Razak, Ya Allah. Baiknya Engkau ya Allah. Kau maha memberi rezeki. Kita rasa benda tu. Boleh faham ke apa yang saya sampaikan? Jadi, untuk titik koordinat yang pertama ini adalah kita sambungan yang kedua kan. Itu kita dah faham. Kita nak ubah sebagai tanda syukur. Kita nak ubah sebagai ni. Maka, rasalah kenikmatan untuk kita menjadi orang yang baru. Allah sentiasa bagi pilihan kepada kita untuk jadi orang yang baru. Buat iman drama apa pun. Saya pun sendiri ada drama saya sendiri. Semua orang ada drama. Cik adik ada dramanya. Angah ada dramanya. Sahabat-sahabat semua ada dramanya. Okay. Cik Adik dengan Angah boleh komen yang saya sampaikan ni dulu. Sebelum saya sambung. Sekejap. Saya nak kita tanda. Okey, Angah komen. Alhamdulillah ramai yang faham Tapi kefahaman yang akhir tadi ataupun kalimat yang akhir tadi tu sangat pentinglah bagi Celik. Kalau Celik nak komen kat situ. Maksud coach, setiap orang dia ada drama dia. Setiap orang akan ada situasi dia. Akan ada situasi masing-masing. Itu memang tak boleh elak. Dan itulah kehidupan kita. Ada je drama, ada situasi. Sama ada situasi tu kita jangkakan, kita expect benda tu berlaku. Ni situasi yang kira macam uh, cabaran lah dalam hidup. Sama ada kita expect benda tu ataupun kita tak expect dia terjadi. Tapi Alhamdulillah, nanti coach akan ceritalah bagaimana, kita nak tahu bagaimana kan. Sekarang ni dengan ilmu coach, Celik dah dapat tahu bahawa yang first thing first yang kita kena jaga, kita kena perhatikan adalah rasa kita. Itu benda perkara yang never before Celik imagine berlaku dalam hidup Celik. Selepas dapat ilmu coach. Sebelum ni, apa yang terjadi adalah kita akan fikir apa nak buat, apa strategi, apa langkah. Itu betul, tapi dia punya vibes, dia punya, bila kita fikir dalam keadaan tu, dia jadi desperate. Rasa tu desperate, rasa tu tertekan, rasa tu macam unease lah, macam tak tenang, macam kita jadi macam terbelenggu. Tapi bila duduk dalam ilmu coach ni, praktik pertama Celik ada Celik perhatikan apa rasa saya dalam situasi yang memang mencabar, dalam situasi yang memang sukar. So apa rasa dia? Rasa tu Celik jaga dulu. Ada nampak, jaga rasa dulu. Sebab sebenarnya rasa tu dia akan create result. Kalau apa yang Celik faham, dia akan tunjukkan result. Kat situ lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau komen Celik adalah yang tadilah. Situasi tu, bila dengan ilmu ni, ilmu Coach Azhar ni, dalam situasi yang mencabar, sukar, dan kadang-kadang kita macam tak nampak jalan, bila kita pilih rasa yang betul, kita akan memilih redha. Kita datang redha, datang sabar, datang redha, datang sabar, datang redha, datang sabar, dan datang keyakinan ya Allah kau akan bagi jalan. Datang pengharapan. Datang pengharapan. Dia macam, sebab kita duduk pada tu rasa. So pengharapan datang, Allah Maha Adil. Allah akan tunjuk jalan. Mesti ada cara, mesti ada, dia mari tu. Berbeza dengan kita ignore rasa. Kita akan apa nak buat. Kita jadi macam kita akan bergantung pada diri yang sebenarnya akan menyebabkan kita tertekan. Dan kadang-kadang tak keluar pun jadi bertambah buntu. Wallahualam. Itu komen Celik. Kembali kepada coach. Alert pada masa betul. Alert. Itu masa Kak Wanis. Alert itulah kesedaran. Sebab dalam ilmu coach, kalau siapa perasan, ada tentang kesedaran. Jadi kesedaran dan rasa. Rasa dan kesedaran.
Gitu coach. Okay. Terima kasih Cik Adik. Angah ada nak sambung? Tak ada. Okey dah. Alhamdulillah. Okay, dia macam ni. Mana mungkin kita boleh mengubah kehidupan jika kita dalam rasa yang sama? Boleh faham tak ayat saya? Okay. Allah kata tidak akan aku tidak akan mengubah sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. First adalah ubahlah rasa tu dulu. Alert dengan rasa. Sebab kita ni modul ni banyak ni, satu-satu. The key benda yang pertama adalah alert dengan you punya rasa sekarang ni, sahabat-sahabat punya rasa. Kan? Kita rasa dalam kesedaran, kadang-kadang dalam kehidupan kita seharian, apa yang terjadi adalah kita main sebat je semua rasa. Tu bahasanya. Kita main sebat je semua rasa. Yang tak patut kita rasa, ya kita kaut semua. Ya betul. Yang tak sepatutnya kita rasa, kita rasa. Kita tak alert dengan rasa itu. Ya, kadang-kadang kita memang ada rasa down, kita rasa gelisah, kita kata ni. Tapi alert, tak patut ni aku rasa. The power is apabila kita rasa dalam kesedaran. Kan? Ni tak patut aku rasa. So kita ubah nafas, kita alert. Sebab selama ini kita tak alert, kita layan je. Betul ke salah rasa tu kita layan je. Dan kadang-kadang yang negatif pun kita rasa perkara itu adalah benar. So duduk dalam kesedaran. Ya, mungkin orang tanya, kenapa tajuk ni banyak kali diulang pasal kesedaran, kesedaran. Sebab itu dia punya key. Sebab ramai orang tidak mencari ataupun terlepas pandang dengan ilmu kesedaran. Kesedaran itu yang paling penting sebenarnya. Dengan kesedaran kita boleh mengubah sekarang dan kita boleh mengubah masa depan. Kita tak boleh mengubah past. Dengan kesedaran kita boleh mengubah kehidupan kita untuk jadi yang lebih baik now, dan kita boleh mengubah kehidupan kita pada future. Duduk pada present moment, kesedaran. So, pilih rasa yang patut kamu rasa. Pilih. Pilih. Sebab tu, ni ada tajuk belakang ni, ubah nafas, ubah takdir. Maksudnya, takdir yang boleh diubah. Saya pernah buat kelas ini 3 jam. Kan, 3 jam saja. Ubah nafas, ubah takdir. Ubahlah nafas kamu, maka akan mengubahlah takdir kamu. Apa maksud mengubah takdir itu? Bila kamu boleh berfikir, kamu dalam kesedaran, kamu boleh rasa, yoi, ni sepatutnya aku rasa. Kan? Akal, ini yang sepatutnya aku fikir. Maka kita akan buat kepada tindakan. Tindakan itu. Sekarang ini, ramai yang tak salah pun, tapi masing-masing ada ilmu pelajaran masing-masing. Kita mau dengan pendidikan yang ada, kita nakkan tentang result dahulu. Kita nakkan result dahulu, iaitu kita nakkan tindakan. Contohnya, orang katakan fast action, fast result. Kan? Dan kita akan menjadi action kita ini dengan tekanan. Dengan tekanan. Fast action, fast result. Orang akan tanya, kan? Kita kena cepat action, kita kena cepat action. Nanti kita akan dapat cepat result tu. Salah tak? Betul je. Cuma pada apa yang saya belajar, dulu pun saya belajar juga fast action, fast result. Tapi bila saya faham tentang perasaan, maka perasaan itu 5,000 kali ganda lebih kuat daripada pemikiran, daripada tindakan. Maka yang nak cepat fast action tu adalah ubah rasa. Bukan ubah tindakan, ubah rasa dahulu. Sebab itu adalah 5,000 kali ganda lebih kuat daripada akal. Ubahlah rasa tu dahulu, maka action kita akan jadi okey.
Ubah rasa tu, rasa seronok, rasa fun, rasa happy, rasa bersyukur. Jika tidak, kita tak ubah rasa, maka kita akan buat tindakan dengan rasa terdesak, tertekan, kita nak cepat, kita nakkan bahasa senang nanti langgar dinding lah, langgar dinding. Bahasa senang tu adalah langgar dinding. Maka ubahlah rasa tu dulu. Duduk, ubah rasa, alert dengan apa yang kamu rasa. Kurangkanlah tengok media sosial ni, kurangkan. Saya tengok media sosial juga. Tapi beli barang. Aduh. Kita boleh buat pilihan. Dan benda ni nanti dekat edisi kita akan bincang lebih dalam lagi secara praktikal. Dia jadi orang yang baru. So saya rasa fun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum tidur saya rasa, ya Allah seronoknya, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Seronoknya dapat berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Tepat pukul 3.30 ke 4, Allah bagi kejut bangun. Dan saya rasa seronok. Walaupun mula-mula rasa macam, boleh ke aku buat ni? Boleh ke aku buat ini? Aku buat pagi ni kan? Tak pernah dibuat orang pukul pagi nak buat live kan. Dibuat orang. So, pagi esok tajuk jaminan rezeki. Pagi esok tajuk jaminan rezeki. InsyaAllah. Jadi faham ke apa yang saya sampaikan ni? Seronok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru minggu ni kat live TT. Tak pernah pun. Saya tak pernah. Saya tak pernah pun buat live kat TT ke. Saya tak pernah. Saya ada TT tapi tak ada post apa-apa. 4 pagi buat kerja gila. Tapi Alhamdulillah seronok sebenarnya. Seronok sebenarnya. Okay, so untuk perkongsian malam ni okey ke? Untuk perkongsian malam ni okey ke? Alhamdulillah seronok. Alhamdulillah. Besok kita akan jumpa pukul 4 pagi. InsyaAllah doakan saya. Semoga istiqomah. So banyak benda yang kita terlepas pandang. Ya betul, kita rasakan kita kena ada tindakan, kita kena buat ni. Tapi ubahlah rasa dahulu. Kan? Ubahlah rasa dahulu. Kita rasa, ya Allah seronoknya, ya Allah kau izinkan aku nak jadi orang yang baru. Dan maka kita belajar, kita rasa seronok. Kita bersilaturahim, kita rasa seronok. Ya, rasa seronok. Ya, betul. Jika tidak, kita akan rasa yang sebaliknya. Boleh ke? Iya ke? Boleh ke? Aku rasa, kita akan rasa struggle. Boleh ke aku jadi orang yang baru? Ya, tindakan pun nak juga. Betul. Setuju. Maka betul kan rasa tu. Okay. So, contohnya, kan, dalam hmm, dalam sir, kan, dalam sir kita mungkin ada yang masuk sir kesihatan. Kan. So, kita rasa diri kita orang yang baru, dia orang yang sihat. Alhamdulillah seronoknya. Kalau tak, kita akan rasa, macam mana aku nak sihat? Macam mana aku nak sihat? Macam mana aku nak sihat ni? Okay. Ada soalan ke atau sebagainya? Okay, saya nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa atau sebagainya. Hari ni okey perkongsian hari ni, walaupun sedikit. Patutlah sebelum ni rasa terbeban ya, sebab kita rasa tak sepatutnya kita rasa. Sepatutnya kita rasa nak dia jadi kehidupan yang baru, kita rasa seronok. Bestnya, ya Allah, bestnya seronok. Ubahlah rasa dahulu. Dia sebenarnya sama semua benda. Perniagaan kita, rasalah seronok. Perniagaan kita, kesihatan kita, keluarga kita, kan?
Kadang-kadang dalam keluarga kita rasa tertekan dengan anak, tertekan dengan mungkin isteri ataupun suami. Ubahlah rasa tu. Rasa seronok dengan suami, rasa seronok dengan isteri, rasa seronok dengan anak-anak. Alhamdulillah, Puan Balqis. Typo pula. Tak apa, okey je Kak Masih. Okey. Okey, CF. Cuma macam mana nak awak rasa contohnya nak beli kereta baru, rasa dah dapat kereta dan macam mana jap saya nak baca jap. Jap. Macam mana nak lawan rasa contoh nak beli kereta baru, rasa dapat kereta, bawa ke sana sini, tiba-tiba rasa kedua datang, sabotan rasa macam mana nak lawan rasa. Tak best, jenuh bergaduh dengan diri sendiri. Okey, jenuh bergaduh dengan diri sendiri okey lagi daripada bergaduh dengan orang. Ya, masa buat tu nafas tak cukup. Masa buat tu nafas tak cukup tu sebenarnya. Tak nafas penuh lagi tu. Masa tu nafas tak cukup tu sebenarnya. Yang kedua. Okey, yang kedua. Saya nak jawab soalan yang tadi. Orang tu ada lagi tak? Orang yang tanya tu ada lagi tak? Orang yang tanya. Orang yang tanya tadi tu ada lagi tak? Siapa yang tanya ni? Ifah. Ifah ni ada lagi tak? Saya nak bagi satu satu benda yang deep. Yang kat mana yang terlepas pandang. Ifah ada lagi? Kalau tak ada, saya tak nak kongsikan. Ataupun yang lain nak. Kenapa boleh Ada jadi coach. begitu? Ada ya? Ada tu dia respon. Ada. Okey. Ada. Okey, Ifah. Okay. Satu, kenapa keluar macam itu? Sebab kamu buat salah satunya yang terlepas pandang adalah kamu buat dengan rasa keterdesakan. Saya ulang. Kamu buat, kamu rasa keterdesakan. Kamu buat benda tu, kamu rasa terdesak. Dia faham tak maksud saya? Semoga menjawab soalan. Tu benar. Kamu terlepas pandang. Lepas pandang. Sepatutnya kamu kena rasa seronok. Tapi kerana kamu buat dalam keadaan terdesak. Kenapa? Rasa dengan momen. Ya. Macam mana nak rasa seronok? Macam mana nak maintain rasa seronok? Banyak saya kena jawab soalan ni. Duduk dalam kesedaran. Alert. Nak ubah. Nafas penuh dulu. Rasa bersyukur Allah bagi rasa nak beli kereta baru. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita pulangkan dan buat nafas penuh. Lepas tu nafas tenang. Lepas tu nafas kosongkan diri. Lepas tu nafas merealisasikan impian. Itu lah. Tenang aja. Okay je. Okay, semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey ke? Dapat tangkap? Semoga Ifah dapat kereta baru ni. Dapat, Alhamdulillah. Sebab Ifah rasa macam mana nak dapatkan kereta. Sebenarnya bukan tu. Ifah rasa macam mana nak dapatkan kereta baru. Ifah rasa macam mana nak dapatkan kereta baru. Sebenarnya bukan pasal nak dapatkan kereta baru. Ifah rasa dah dapat kereta baru. Dua benda yang berbeza. Nak dapat kereta baru dengan dah dapat kereta baru, dua perkara yang berbeza. Nak dapat kereta baru dengan dah dapat kereta baru, dua perkara yang berbeza. Ya, rasa dah dapat, setuju, betul. Boleh ke berangan dulu sebelum jadi realiti? Ini soalan yang lain ni. Realiti pertama, okey, soalan ni siapa ni tanya ni?
Hanisah, tak silap. Soalan saya adalah, tengok siapa ni. Okey, Hanisah. Okey, soalan saya, realiti pertama dekat mana? Realiti pertama tu kat mana? Adakah realiti pertama tu yang kita ada sekarang ni? Adakah itu realiti yang pertama? Atau yang kita ada yang sekarang ni, ini adalah realiti yang kedua? Sekarang ini yang mana satu realiti yang pertama? Realiti yang kita ada sekarang ni, ini realiti yang pertama ataupun ini adalah realiti yang kedua? Realiti yang pertama dekat sini. Realiti pertama kat sini. Yang ada ni realiti yang kedua. Bermaksud nak menjawab soalan Hanisah ni, realiti itu kena ada dekat sini. Maka barulah diterjemahkan. Realiti ni yang kena ada sebenarnya. Yang jadi persoalannya adalah kita tak tahu pun macam mana. Wah, dah jadi Dr. Azizan nak cik. Maksud, maksud saya, kita tidak tahu yang apa selama ini kita letak dekat reality mind kita. Kita tak pernah pun letak, kita tak tahu, kita tak alert pun. Kan? Contoh, kita letak reality kat mind. Kan? Apa? Ya ke? Boleh ke? Itu yang kita letak pada reality dekat mind tu. Maka terzahirlah kita jadi was-was. Maka terzahirlah kita jadi was-was. Betul ke? Boleh ke? Sebab kat sini realitinya. Sebab dekat dunia ni, kan, dekat dunia ni, ini 3 dimensi. Ada time, ada dan perkara dengan ada space, 3. Tapi dekat akal, dia bukan 3 dimensi. Nak cerita dimensi ni nantilah. Cerita dimensi ni nanti. Dia faham tak maksud saya? Okay, semoga bermanfaat. Okay? Boleh faham ke? Saya sampaikan. Ya, time, space dan thing. Ya, betul. Okay, so saya nak minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa atau sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk tu semestinya datang daripada diri saya yang ini. Dan so, insyaAllah slowly kita akan belajar insyaAllah, dan insyaAllah besok pagi, pukul 4 pagi tentang jaminan rezeki. So, saya nak minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih coach. Alhamdulillah. Terima kasih mereka yang respon. Alhamdulillah. So malam ni kita dah tahu tentang titik koordinat kedua. So kita ubah titik koordinat kita yang kedua itu, rasa kita. Okey, terima kasih semua atas respon, dan saya nak jemput Angah Idin sebelum kita selesai pada malam ni. Baik, terima kasih. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Jadi Angah nak remind lagi sekali, kita akan Angah, buka ajak Angah. daftar. Angah, ajak Angah. Ada satu lagi saya nak kongsikan. Lupa. Okey. Okey, baik. Minta screen. Minta screen. Okey. So, saya nak tunjukkan pasal yang otak ni. Kan? Okay. So, siapa yang nampak? Okay. Okay. Ada tak nampak yang depan sekali tu? Yang depan sekali tu warna merah tu. Yang depan sekali warna merah. Okay. Yang itu adalah saya tertekan tentang kerjaya ataupun tentang kerja. Saya stres.
Dan memang masa tu saya stres sebab idea yang sahabat-sahabat bagi suruh buat kat TT ni saya tak pernah buat kan. Saya tak pernah buat TT nak buat live pukul 4 pagi kan. Tentang kerja, tentang perancangan. Ya, memang saya stres. Okey. Yang sebelah kiri kan. Okey. Yang sebelah bawah lah. Bahasa senang kita ambil yang bawah tu. Yang merah pekat tu. Itu adalah perasaan saya sedih dan saya marah. Jika orang ada perasaan sedih dan marah, dia akan merah kat situ. Okey. So, sebelah kiri pula itu adalah dengan kawan-kawan. Stres dengan kawan-kawan. Yelah, mau tak stres? Disuruh buat TT. Masa tu, ni saya cerita. Saya stres sikit lah masa tu. Okey. So, sebelah kanan adalah emosi. Emosi. So, memang saya sengaja masa tu saya tak betulkan emosi saya tak betulkan perasaan saya tak betulkan ni sebab saya nak tengok kan. Saya nak tengok kan. Dan apabila memang saya stres lah masa tu. Memang saya sengaja pergi tu dalam keadaan saya stres. So, selepas saya buat dan benda ni yang akan ada dekat IDCC, so ada tak satu skrin lagi? Ada tak satu skrin lagi? Ya. Ini selepas saya dah betulkan nafas, saya dah buat soundbass yang akan dibuat di IDCC, apa semua sekali. So, merah saya tu dah makin lama makin hilang. So, benda ni lah nanti, okey, boleh tengok, boleh tutup, boleh tengok gambar saya. Okey, benda ni lah nanti dalam IDCC, okay. Benda ni lah nanti dalam IDCC yang setiap pelajar sebelum masuk dewan, kita akan scankan gelombang otak dia dahulu. Kita akan scan. So, result tu dia tak tayang umum. Result tu hanya pada orang tu akan dihantar pada result orang tu sahaja. Akan dihantar pada handphone orang tu. Selepas dah kelas 3 hari, okay, maksudnya sebelum balik pada hari yang terakhir, kita akan scan lagi sekali dan kita akan tengok macam tadi sebelum dan selepas. Kita akan scan lagi sekali gelombang otak tu dan masing-masing akan tengok result masing-masing. Masing-masing boleh tengok result masing-masing. Jadinya untuk yang kali ini saya minta maaf kan. Saya minta maaf sebab kita nak bagi dia tak boleh online lah. Sebab macam mana nak scan otak dengan online, tak boleh. Seakan nak ilmu boleh lah. Tapi nak real rasa macam mana gelombang otak kamu dalam kesedaran, kan, stresnya datang macam mana, lepas tu macam mana, kan. So, benda tu kita boleh tahu dan kita boleh detect dan kita boleh sebelum tu macam mana dan selepas tu macam mana. Dia banyak masa scan tu tentang body kita, ada. Tapi kita nak fahamkan dulu sebab dia lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke 6 muka surat untuk 5 ke 6 muka surat yang sahabat-sahabat yang pelajar-pelajar yang datang ni akan dapat result tu. Oh, tim MNL kena streskan kita orang dulu. Oh, jangan gitu. Janganlah gitu. Janganlah begitu. Sabar je punya ayat je kan. Tolong streskan kita orang dulu kan. Jadinya yang dekat ADCC ni kita nak bawa supaya
belajar dalam kesedaran dan plus kita boleh betulkan gelombang diri tu, kita boleh turunkan dan kita boleh recovery balik benda tu. Nanti ada gambar yang sepupu saya, itu nanti saya akan cerita. Nanti next minggu depan kita akan bawa satu-satu tentang body kita, kan. Tentang kat mana yang kita sakit, kat situ semua kan ni. Okay, so saya minta maaf Angah dengan Cik Adik sebab terlupa nak terangkan benda ni. Okay, so itu tentang mahal boleh tanya dengan Angah, saya tak tahu. Okay, so saya nak minta maaf banyak. So Angah boleh sambung balik. Saya minta maaf ya Angah, terlupa tadi nak terangkan. Hanyut tentang koordinat. Okay. Alright, baik. Terima kasih kepada Coach Faiz atas perkongsian yang menarik pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, yalah kita kena ready lah untuk check otak masing-masing. Sama ada otak kita okey ataupun tak. Sebelum ni kita check nafas. Lepas tu check darah. Sekarang ni check otak. Adakah otak kita ni betul-betul berfungsi dengan baik? Adakah tidak berfungsi dengan baik? Dan paling yang kita nak tengok balik, adakah kita mempunyai otak ataupun tidak? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah malam ini Angah nak umumkan bahawa kita dah buka pendaftaran, yang mana pendaftaran ini adalah tawaran limited time offer. Jadi insyaAllah dengan harga 1998, tuan-tuan dan puan boleh live akan bermula sebentar lagi. Okay. Okay, alright, terima kasih. Jadi kita tawarkan harga 3996, tapi tunggu dulu, itu harga normal price. Jadi kalau harga limited time offer RM1998 untuk 2 orang nama. Biasanya seorang nama dan satu harga. Satu nama, satu harga. Tapi kali ini satu harga, 2 nama. Jadi tuan-tuan dan puan cari pairing. Cari pairing kalau suami isteri lagi mudah. Kalau tak ada suami, tak ada isteri ataupun single, kena cari kawan-kawan untuk pairing. Begitu. Okay. Jadi nanti kita akan blast link pendaftaran di grup dan minta admin untuk blast lah link pendaftaran tersebut untuk tuan-tuan dan puan mendaftar sekarang. Okay. Mendaftar sekarang. Jadi kalau tengok kat situ, limited time offer ini sangat terhad untuk beberapa orang sahaja. Jadi cepat-cepat daftar sebelum terlambat, dan kalau boleh ajak kawan-kawan untuk hadir ke IDCC Shah Alam nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, jika ada persoalan dan mungkin ada pertanyaan, boleh berhubung dengan admin yang berkaitan di grup SIR, dan insya-Allah kita akan berjumpa nanti di IDCC Shah Alam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tidak ada soalan, kalau tidak ada pertanyaan, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh terus mendaftar. Okey? Boleh bayangkan, boleh rasakan tuan-tuan dan puan sudah berada di IDCC nanti, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlupa, jangan lupa pada esok hari jaminan rezeki pada esok pagi 4 pagi bersama dengan Coach Faiz di TikTok. Okey, di TikTok, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.